Okay. Assalamualaikum dan selamat petang pada semua tuan-tuan dan puan-puan. Saya Nur Atika binti Anwar selaku staf daripada BN University. So pada petang ni saya nak share tentang kepentingan kad personal binaan ataupun kita panggil kad hijau CIDB lah. Apa kegunaan dia untuk staff dan owner company itulah. Tapi kebiasaan kita guna kad ni kita untuk sesiapa yang bekerja kat site. Okay, kita tunggu dulu dalam 3 minit macam tu untuk orang masuk lah. Saya pasang. Jadi sebarang pertanyaan yang tuan-puan nak tanya boleh je komen. Nanti saya akan balas lah soalan tu. Saya akan baca di komen. Okay, ni yang slide yang saya sediakan, kepentingan kad personal binaan dan kad hijau CIDB. So apa itu kad personal binaan atau kita panggil kad hijau? So kad ni adalah program bersepadu yang melibatkan pendaftaran dan akreditasi personal binaan untuk meningkatkan tahap keselamatan di tapak kerja binaan. Jadi kad ni memang provide daripada ni lah CIDB lah. Jadi dia memang untuk keselamatan orang, keselamatan pekerja dekat tapak kerja binaan. Jadi ni contoh kad hijau yang baru. So memang kalau kita nak daftar kad hijau ke apa, memang kita akan dapat ni lah. Dan sekarang ni kalau kita daftar, dia boleh kad tu akan hantar kat rumah kita ataupun kita boleh collect dekat CIDB yang terdekat. Okay, kenapa perlu daftar? Yang pertama, kad ni mementingkan untuk keselamatan dan kesihatan kita kat tempat kerja. Dan yang kedua untuk pengetahuan asas lah, sebab sebelum kita nak daftar kad ni kita kena hadir kursus SICW. Kursus SICW tu dia memang beritahu knowledge tentang keselamatan dan kesihatan yang kita perlu ketahui di tapak kerja pembinaan. Jadi memang wajiblah semua orang yang nak daftar kad personal binaan ni hadir kursus SICW. Lepas tu untuk memaklumkan pekerja pembinaan tentang keperluan undang-undang berhubung dengan keselamatan dan kesihatan. Dan sesiapa yang dah daftar kad hijau ni dia ada insurans yang sekiranya berlaku kemalangan atau kematian kat tapak pembinaan tu, insurans tu akan cover kita. Okey, siapa yang perlu mendaftar? Siapa yang kaki tangan yang terlibat dalam tapak pembinaan. Tak kisahlah tapak pembinaan apa, buat jalan ke, pembinaan bina bangunan ke apa ke, perlu ada kad personal binaan, kad hijau ni, sebab yang seperti saya cakap tadi, untuk keselamatan dan kesihatan pekerja dan staf yang bekerja di tapak pembinaan tu. Jadi syarat permohonan kad hijau ni, had umur pendaftaran personal binaan di Semenanjung Malaysia adalah 18 tahun dan ke atas.
dan hak umum pendaftaran personal binaan di Sabah, Sarawak dan pelatih binaan adalah 16 tahun ke atas. 16 pelatih binaan tu untuk budak latihan industri, budak internship. Diorang yang macam budak kejuruteraan dan budak teknikal kontraktor yang intern dekat tapak pembinaan wajib ada kad hijau, kad personal binaan tu lah untuk keselamatan diorang, sebab seperti kita tahu kad ni ada insurans untuk cover keselamatan dan kesihatan diorang. Jadi bekerja dalam industri pembinaan serta melaksanakan kerja-kerja pembinaan. Ketiga, hadir khusus induksi keselamatan untuk personal binaan atau lain-lain khusus umpamanya yang diiktiraf oleh CIDB. Ini yang saya cakap lah, kena hadir khusus SICW. Dan sesiapa yang pernah hadir khusus NIOSH tak perlulah hadir khusus SICW dan boleh daftar kad personal binaan ni macam tu je, tak perlu hadir untuk SICW tu. Jadi yang keempat, mematuhi undang-undang bertulis yang lain yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa berkaitan. Jadi syarat pendaftaran ini, daftar khusus secara online SICW, dia memang wajib hadir khusus ni selama 1 hari. Dia ada online, dia ada juga bersemuka. Lepas tu kita boleh biasa kita daftar tu kita boleh minta untuk post kat alamat kita ataupun kita boleh kutip di cawangan CIDB yang terdekat. Manfaat untuk kad hijau CIDB ni, yang seperti saya cakap lah, kad ni dia ada cover daripada insurans takaful. Jadi kalau ada sebarang kemalangan yang Kak diingini sedang masa kita kat site ni, kalau ada kecacatan, kematian, kemalangan, kita layak menerima perlindungan takaful ni. So yang jumlah perlindungan ni sebanyak RM21,000. Jadi ni cara untuk tuntut insurans kad hijau CIDB. Jadi kita tuntut semestilah dibuat selewat-lewatnya 60 hari dari tarikh kejadian. Macam maksudnya dia ada gap 2 bulan lah. Macam kita ada tiba-tiba dekat tapak pembinaan tu kita ada kemalangan kan, lepas tu kita masuk hospital semua tu, kita boleh claim sebab kita dah dahulukan duit kita untuk cover kemalangan kita tu, kita claim duit tu dalam anggaran 60 hari dari tarikh kejadian. Jadi pemilik yang ada terlibat kemalangan tu boleh menggunakan borang UPPT 1 dengan lengkap. Kejadian berlaku semasa kad hijau masih sah laku dan umur mestilah kurang dari 17 tahun. Okey, maksudnya kad hijau tu masih valid. Baru kita boleh claim. Kalau kad hijau dah expired tak boleh lah. Jadi kejadian yang berlaku bukan akibat dari pemilik kad hijau telah melanggar mana-mana peruntukan perundangan negara atau mana-mana negara. Sekiranya berlaku kematian akibat kemalangan ke atas personal binaan tersebut, pewaris layak menerima manfaat sebanyak RM21,500. Okey, sekiranya kita terlibat dengan kemalangan kat tapak pembinaan dan melibatkan kematian, kita punya waris dapat manfaat RM21,000 dan sebanyak 500 seorang sebab daripada insurans yang cover untuk kita punya kad hijau CIDB ni. Okey, memang kad personal binaan kad hijau CIDB ni memang wajib bagi staf pekerja ataupun owner yang terlibat di tapak pembinaan. Okey, ni memang dah dikuatkuasakan undang-undang lah dalam Seksyen 33 Akta 520. Jadi pekerja, mana-mana pekerja yang melaksanakan kerja-kerja pembinaan wajib
ada personal binaan. Dia memang ada akta. Jadi kalau ada pihak buat lawatan ke apa ke, memang biasanya dia akan minta lah. Lepas tu adalah mana-mana personal binaan yang melaksanakan tugas-tugas penilaian di tapak bina atau kerja-kerja mahir yang disenaraikan dalam jadual ketiga di berkuasa wajib diakreditkan. Ni sama je yang dalam seksyen 33 tu. Kalau kita kalau kita tak jalankan, kita tak daftar dan ditangkap, boleh dikenakan hukuman denda tak lebih daripada harga RM5,000. Macam dah buat projek untuk site pembinaan, tiba-tiba kena denda. Jadi macam kuranglah untuk profit pembinaan kita tu. Jadi daftarlah kat personal binaan ni sebab dia banyak manfaat untuk kesihatan, keselamatan, macam save profit pembinaan juga. Okay. Lepas tu macam sekarang ni ramai orang keliru cara nak semak validation ataupun expired kita punya kad hijau ni. Sebab diorang biasa tengok kat depan ni. Macam kat depan ni kita tengok ni macam ni valid through 10/23, maksudnya bulan 10 tahun 2023. Tak, ini sama macam kad bank. Ini untuk Mastercard, tapi Mastercard ni dia tak digunakan lagi buat masa ni. Mungkin masa akan datang lah, tapi buat masa ni tak lagi untuk kegunaan Mastercard ni. Untuk nak check tarikh expired ni dekat sistem SIMS lah. Okay, macam mana? Okay, first kita search SIM CIDB. Kita cari dekat carian personal binaan ataupun search personal binaan directory. So kat sini kita letak nombor IC kita tanpa sengkang ke apa, memang rapat nombor IC kita je. Lepas tu kita tekan je submit, dia akan keluar macam ni. Okay, kat sini dia akan tunjuk. Kalau kat sini macam ni 2026 masuk sekarang 2022, so masih aktif lagi lah kad dia. Kalau kat sini 2021 dia akan tulis unactive. Maksudnya dah expired dah kad tu, dah tak boleh digunakan lagi. Jadi memang ramai yang keliru cara nak check tamat tempoh kad hijau ni. So yang depan tu bukannya tamat tempoh ya, yang depan tu adalah cara kita nak tu untuk Mastercard. Okay. So daripada sini kita dapat tengoklah banyak manfaat dia, tapi yang banyak ditekankan untuk kad personal binaan ni, kad hijau ni adalah keselamatan, kesihatan, undang-undang juga. So kat sini saya nak share apa yang pihak BND Legacy tawarkan buat masa ini. So pada okey, pada mana-mana kontraktor yang nak gain knowledge tentang BIM ataupun macam BIM ni apa, macam nak tahulah BIM ni apa, macam topik yang menarik jugalah untuk kita gain knowledge. Macam buat masa sekarang ni knowledge dalam diri kita ni sangatlah penting. Education is very important to us. So tak kisahlah macam
memang berkait untuk engineering dengan kontraktor topik ni. Jadi ada juga kita akan dapat juga 10 mata CCD pada sesiapa yang kontraktor nak join khusus Introduction to Building Information Modelling Methodology and Guide BIM pada Sabtu ni. Dia by Zoom, boleh daftar dengan kami lah. Dia akan dapat 10 mata CCD. So benefit untuk kontraktor yang nak renew lesen CCD ni. Lepas tu kita ada promote juga untuk mana-mana kontraktor yang cari kat BND Legacy. BND Legacy tak tawarkan kod bidang ke? Ada. Buat masa ni kita ada tawarkan 2 khusus kod bidang pada bulan 10, iaitu khusus kod bidang CE02 dengan CE08. Okay ni. Ni kod bidang khusus sijil kepakaran pengurusan kepakaran kerja jambatan CE02. So mana-mana kontraktor yang nak tahu tentang industri pembinaan jalan kerja jambatan ni, boleh sertai, boleh daftar khusus ni dengan kami. Masih ada kosong. Lokasi dekat Desa Pandan, Kuala Lumpur. Yuran kad hijaunya aktif RM500, tiada kad hijau RM850. So bolehlah daftar khusus ni dekat nombor telefon yang saya paparkan kat sini. Dan ada lagi satu. Ada lagi satu kod bidang yang saya kata CE08 tu. Kod bidang CE08. Kod bidang CE08 khusus kepakaran kerja sistem perlindungan cerun CE08. Dia bulan 10 juga, hujung bulan 10 sampai awal bulan November. Yuran dia RM500 bagi pemegang kad hijau aktif, RM800 bagi tiada kad hijau. Memang sekiranya kita ada khusus kod bidang ni, senang nak masuk projek. Tak apalah, ikut atas kontraktor tu sendiri. Jadi ni slide tadi lah. Kalau mana-mana yang korang daftar, macam yang baru daftar kad hijau CIDB untuk masa ni, memang akan dapat macam ni lah dia punya bentuk kad hijau. Dan gambar kad hijau tu dia generate daripada kita punya IC. So kita tak payah nak macam kena tangkap gambar ke, kena upload gambar ke kat sistem, tak payah. Sebab kad ni dia akan generate daripada kita punya IC. Sama je gambar tu dengan kita punya IC. So ni je lah bentuk dia. Kita akan dapat kat sini lebih kurang macam ni. Kalau dapat yang lain tu tak tahulah. Tapi memang benda ni kita daftar dekat SIM CIDB lah. Jadi kalau ada sebarang persoalan yang membuat kekeliruan, tuan-puan boleh komen. Saya akan baca. Saya akan komen lah. Sebab buat masa sekarang ni ramai macam kebanyakannya orang kerja kat site ni macam penting ke kad personal binaan ni, kad hijau ni penting ke? Penting, sangat penting. Macam kita tahu sebabnya di insurans. Macam insurans macam sebarang kemalangan tu, kita bukannya kemalangan teruk di hospital, bayaran tu bukannya murah-murah kan. So insurans ni kita boleh claim, dia akan cover kita punya kemalangan, kecacatan yang kita dapat masa-masa melakukan
kerja dekat tapak pembinaan tu. Jadi memang wajib lah, CIDP pun dah wawakan benda ni wajib, dan dia ada akta yang kad personal binaan ni sangat-sangatlah wajib bagi bekerja. Dan apa lagi saya nak share? Lepas tu macam kan kita dah daftar, kita dah complete dah daftar untuk kita punya kad hijau CIDP ni kan. Sementara kita nak tunggu kad hijau tu dihantar, kad hijau tu siap, dan hantar ke alamat lokasi kita, kita akan dapat temporary pass tu lah. Temporary pass tu kita kena download dekat SIM tu. So macam kalau ada orang tu buat perundaan ke kat site pembinaan kita, dia tanya ada kad hijau, cakap kita kata ada tapi tak ada bukti kan, sebab kita cakap kad hijau tu belum sampai kat rumah. Kita kena download lah temporary pass tu, tunjuk bukti. Temporary pass tu pas sementara kan, dalam bahasa Melayu pas sementara. Dia tunjuk nama semua tu, gambar pun ada pas kat dalam temporary pass tu. Jadi kalau dah dapat kad tu, maksudnya temporary pass tu tak perlu digunakan lagi lah. Lepas tu kejadian macam ada orang, macam ada staff ke owner ke, dia macam kata kalau nak daftar kad hijau tak nak hadir khusus SICW boleh ke? Kena sebab memang syarat dia kan. Macam bila kita, kad ni adalah macam sertifikat juga untuk diri kita tau. So macam dia macam kita dah tahu bila sebab itulah orang yang bekerja kat tapak pembinaan ni bukan calang-calang orang jugalah kan. Dia dah tahu cara nak buat kerja kat site. Dia tahu juga tentang keselamatan dan kesihatan buat kerja dekat site juga. Sebab tu kita wajib hadir khusus SICW ni. So bila kita dah hadir khusus SICW ni, maksudnya kita lebih more knowledgeable dalam keselamatan dan kesihatan. Sebab tu kita layak dapat kad personal binaan bila kita dah hadir khusus tu. So bila kita ada kad hijau ni, kita ni boleh dipanggil orang meyakinkan lah juga dekat tapak pembinaan ni. So sangatlah penting. Jadi itu sahaja rasanya untuk sharing saya tentang kad personal binaan, kad hijau CIDP. Kalau nak tanya ke, nak apa ke, boleh je komen. Dan video ni pun kami akan post juga dekat YouTube. So jangan risaulah. Boleh je stream YouTube kami, PND Legacy Resources. Banyak info tentang CIDP, banyak info tentang kad hijau khusus, semua benda, banyak info dekat YouTube kami, PND Legacy Resources. So boleh je stream kat sana juga. Dan
Kalau masih keliru, boleh je WhatsApp kami dekat nombor yang kami paparkan. Kat Facebook kami pun ada banyak juga kami post tentang ni. So boleh je WhatsApp kami bertanya. Kalau nak, orang kata apa, nak lagi memudahkan urusan, boleh dialur-alurkan untuk kontak kami. Okay. So saya rasa itu sahaja pada petang ini. So sebarang kesilapan percakapan saya pada petang ini mohon dimaafkan. So itu saja. Selamat petang dan terima kasih.